Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Siti Hidayah binti Wan Ibrahim, memegang nombor metric D2020 1094167. Orang memberi, kita menerima, dikongsi bersama untuk dirasa. Rumah tradisional tinggalan orang lama, bersama menculang warisan bangsa. Rumah Melayu merupakan tempat kediaman tradisional yang berasal sebelum kedatangan pengaruh asing dan dibina oleh penduduk asal etnik Melayu di tanah Melayu. Pembinaan rumah tersebut dihasilkan dan direka bentuk oleh tukang mahir dengan menggunakan bahan semula jadi. Berdasarkan kajian yang saya jalankan, iaitu rumah tiang 12 ini terletak di Kampung Dusun Muda, Kota Baru, Kelantan, telah menepati ciri-ciri nilai estetika, nilai etik, metafora, ragam hias dan juga metafizik bagi menghasilkan rumah yang bernilai. Rumah tiang 12 ini terletak di Kampung Dusun Muda, Kelantan, dan proses pemasangan semula itu telah dinamakan sebagai segi getam bumi. Sampai itu, ukiran rumit pada dinding ini melambangkan kepada status pemilik rumah tersebut. Rumah tiang 12 ini kebiasaannya dimiliki oleh bangsawan, pengukir istana, hulu balang terdahulu, dan ia dibina beberapa unit mengikut perkembangan sesebuah keluarga. Selain strata pembinaannya tinggi dan berdekatan dengan Sungai Kelantan dan juga terletak berdekatan dengan Istana Balai Besar. Payan itu dipanggil guri. Getam tu penutup. Penutup atas. Sebab getam guri ini dia cukup akrab dengan kehidupan masyarakat Melayu. Tempat disimpan makanan. Yang keduanya adalah kemuliaan penutup itu, menutup di atas sesuatu yang di atas. Jadi atas maksud itulah kita namakan dia sebagai getam guri, Seri Getam Guri. Rumah tiang 12. Strukturnya masih menekankan kepada rumah, iaitu bentuk rumah asal dan tidak mengubah sesuai banyak, hanya mengubah pada kayu yang reput sahaja. Sebatang kayu yang terus daripada ground, tanah terus ke bumbung. Tidak disambung. Kayu lama, kayu yang berusia 100 tahun. Ini semua original belakang ni. Kedudukan susunan dia pun yang asal. Rumah tiang 12 ini berkawasan 28 meter persegi, adalah jenis rumah tugu. Di antaranya mempunyai komponen seperti pemelih, serambi basah, tebalaya, dinding janda berhias dan bermotifkan flora. Seperti mana kita tahu, motif fauna tidak dapat digunakan kerana amat dilarang bagi agama Islam. Terdapat banyak ukiran bermotifkan awan larat dan juga ukiran-ukiran kaligrafi yang terdapat pada rumah tiang 12 ini. Ianya berlaku berdasarkan teras kepercayaan dan keyakinan yang disokong oleh beberapa faktor penting seperti faktor agama, kepercayaan, adat, falsafah dan persekitaran. Seperti mana kita lihat, ini terdapat beberapa motif flora, ukiran. Terdapat pelbagai alat-alat tradisional. Ukiran-ukiran ni semuanya original. Motif ukiran ini terdapat pada lubang pengudaraan pada rumah tiang 12 yang disusun secara melintang mengikut corak dinding janda berhias. Ukiran ini adalah jenis tembok tembus dan batang bersilat bulat. Namun begitu, terdapat juga motif geometri pada lubang pengudaraan yang merujuk kepada bentuk berlian atau rhombus. Pengertiannya tidak begitu jelas dan kadang-kala hanyalah digunakan sebagai sinonim untuk rhombus yang bersudut 45 darjah. Bentuknya juga seakan geometri yang mengelilingi motif flora tersebut. Semua kira tu orient. Tak ada Okey, ini adalah tiang utama, itu tiang seri. Rumah tiang 12 ini mempunyai 3 bahagian, iaitu rumah ibu, rumah yang kedua ialah rumah tengah dan yang ketiga yang terakhir itu ruang dapur. Rumah ibu mempunyai ruang selasar iaitu satu ruang yang luas untuk menerima tetamu
Rumah tengah berfungsi menempatkan bilik-bilik dan bersekat-sekat, dan terakhir itu rumah dapur adalah bahagian rumah yang berfungsi untuk memasak. Bahan binaan banyak menggunakan kayu cinggal yang bersemula jadi itu kayu cinggal, daun limba dan juga kayu belian. Kalau rumah original tadi kayu tengah lah. Kayu cinggal. Kayu tengah. Nah, dulu itu lama sikit. Di kayu tengah. Seni Vietnam Melayu Marhain, bukan yang dimiliki oleh raja atau bangsawan, yang lengkap, yang boleh disaksikan dengan lengkap apakah komponen-komponen seni Vietnam yang sepatutnya ada pada sebuah rumah Melayu yang 12 ke lantai. Kita buat rawatan kayu, ada yang kayu-kayu yang boleh guna, yang masih boleh digunakan, ada kayu yang kena dirawat dan ada kayu yang boleh diteruskan guna gitu. Okay? Dan yang seterusnya ialah barulah kita buat proses pemasangan. Nampak? Kita sebab epoksi. Epoksi dengan hajana. Oh ni. Ni. Original kayu ni, original. Mari saya kongsikan apa yang saya dapat berdasarkan kajian yang saya jalankan. Atap singgora berfungsi sebagai menghindari sinar matahari secara langsung dan bertindak sebagai melindungi penghuni dari panas dan hujan. Dinding yang diukir dan dibuat daripada papan khusus yang dikenali sebagai papan gembus. Ukirannya menunjukkan motif geometri yang harmoni dan organis. Dinding dan lantai dibuat sepenuhnya daripada kayu sehingga boleh membuat bahagian rumah selalu sejuk kerana kayu merupakan konduktor panas yang rendah. Pada bahagian dalam dan juga luar rumah terdapat anyaman kelarai bermotifkan bunga durian yang dibuat secara rapi dan teliti. Ekor itik adalah salah satu ciri-ciri khas bagi Raja Kelantan kerana keanekaragaman rumah ini dan juga rumah-rumah di Kelantan. Ekor itik ini mempunyai hiasan tambahan yang dikenali sebagai sisik naga. Motif yang digunakan berbentuk daun ulang merupakan makanan raja. Secara keseluruhannya, banyak yang saya dapat pelajari berdasarkan tugasan yang diberikan. Namun, Rumah Tiang 12 ini telah memberi banyak inspirasi dan tauladan kepada saya bahawa nenek moyang kita telah banyak memberi nasihat-nasihat yang berguna dalam bentuk kiasan. Terima kasih juga kepada rakan sekajian saya iaitu Nur Amira Kamilia binti Amir Syam kerana banyak membantu saya dalam sama-sama menjayakan tugasan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.